KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, hos anda untuk slot Sukses SPM 2022. Pada hari ini, mata pelajaran Matematik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini ialah sukatan serakan data yang tak terkumpul. Jadi, murid-murid dah bersedia dekat rumah tu, bagus. Dan kita ada guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baik, sekarang ini di sebelah saya Cikgu Azman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cikgu pakar matematik kita pada hari ini akan membimbing kita ya, murid-murid. Sihat Cikgu Sihat macam biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami berdua juga ditemani oleh jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Zahratul yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 4 pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Zahratul. Dan tak sunyilah kelas kita pada hari ini kerana turut disertai oleh 4 orang murid-murid yang berlainan sekolah Cikgu Ya, betul. Okey, boleh tak Cikgu kenalkan siapa murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini? Okey, pada petang ni kita akan bersama 4 orang anak gadis yang baik-baik, yang pandai-pandai. Okey, yang pertama saya perkenalkan ialah Dahlia Emily daripada SMK Puncak Alam 3 Selangor. Kemudian kita ada Krisha daripada SMK Taman Seri Saujana Johor. Saranya daripada SMK SMK Tanjung Puteri Kedah. Okey. Dan juga Huda daripada SMK Kuala Ketil Kedah juga. Baik, 4 orang murid dari serata Malaysia lah kiranya Cikgu Dan Kedah pun ada rupanya. Baik Cikgu, murid-murid di rumah kalau dah bersedia dan juga yang bersama kita pun dah bersedia, apa sebenarnya yang kita nak pelajari pada hari ini Cikgu, terutama sekali untuk topik kita pada hari ini? Okey, pada hari ini kita akan belajar topik bab 8 tingkatan 4 iaitu sukatan serakan data tak kumpul. Topik baharu dalam KSSM tetapi sebenarnya dah lama kita belajar dulu. Cuma dahulu namanya statistik. Sekarang diubah kepada sukatan serakan data tak terkumpul. Baik, so rupanya sebelum ni namanya statistik. Waktu zaman saya statistik kan Cikgu? Ya, betul. Baik, silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Din. Alright. So, bersama dengan saya lah. Okey, macam biasa. Okey, Cikgu Azman bin Saad, nama glamour Azman Rezeki. Okey, tagline-nya sama, iaitu matematik tu kacang je. Okey, murid-murid semua di rumah dan di mana saja, jom kita bersama belajar topik bab 8 tingkatan 4. Okey, sukatan serakan data tak kumpul. Yang pertama ini, okey, murid-murid semua harus tahu tentang apa itu serakan. Okey. Alright. Murid-murid boleh menjawab soalan tentang serakan. Okey, apa itu serakan? Serakan ialah data yang kita kutip, okey, yang kita nak kaji, kita nak nilai dan kita nak mengumpul, okey, dan sebenarnya menganalisis data tersebut. Okey. Kita lihat yang pertama. Dalam satu kajian tentang tempoh beriadah dalam minit bagi 12 orang pengunjung sebuah taman rekreasi. Okey, kita ada data 12 orang pengunjung, okey, dalam unit minit. Okey, kemudian soalan maklumkan tentukan tempoh masa terendah dan tempoh masa tertinggi. Nampak sangat senang saja soalan ni. Okey, tempoh masa terendah dan tertinggi. Berdasarkan data ini, kita sendiri boleh tengok, boleh tahu dah. Okay? Yang mana terendah dan tertinggi. Okey, murid di rumah pun tahu, di mana pun tahu sebab jelas di depan mata kita. Din pun dapat jawab kat sini kan? Ya, Cikgu, terendah apakah nampak. Data yang terendah sekali? 80 Cikgu. Din, tengok betul-betul matanya 4. Okey Din. Okey, hati-hati. Inilah yang berlaku dalam apa? Kehidupan persoalan murid. 75. Kecuaian. Elakkan kecuaian kerana kecuaian ini akan menyebabkan kita rugi markah dalam ujian. Iyalah Cikgu. Kita tengok yang bawah, dekat atas tu ada lagi rupanya. Okey, alright. Okey, so terendah adalah 75 minit dan yang tertinggi adalah 175 minit. Okey. Jadi di sini murid perlu menjawab dengan tepat kedua-duanya sekali. Baru dapat 1 markah.
Kalau satu betul, satu salah? Tidak ada markah. Oh, Kerana okey. dia markah 1. Kalau markah 2, dapatlah 1. Tak dapat setengah pun Tak dapat. Matematik dia ada markah 1 dan 0 sahaja. Okey. Soalan B. Okey, soalan B. Tentukan beza antara tempoh masa terendah dan tempoh masa tertinggi. Soalan maklumkan beza. Okey, beza. So bila beza adalah operasi tolak. Okey, saya nak buka dulu untuk sesi kita ini untuk anak murid kita di studio. Okey, di studio ini. Okey, apakah nilai beza antara nilai terendah dan tertinggi? Okey, siapa sahaja nak cuba jawab, boleh angkat tangan, kita cuba jawab. Silakan. Okey, alright, silakan Krisha. Beza antara tempoh masa terendah dan tempoh masa tertinggi ialah 175 tolak 75 iaitu 100 jawapannya. Okey, terbaik dan terbaik dan terbaik sekali. Okey, terima Kacang kasih je, Krisha. cikgu. Kacang je. Okey, soalan awal ni kacang je. Okey. Okey, jadi beza adalah nilai tempoh terendah dan tertinggi. Soalan pun maklumkan dah. Jadi kita tak payah fikir pun. Kalau soalan kata nyatakan tempoh masa pun kita tahu dah. Mesti tertinggi tolak terendah. Jangan terbalik. Kalau terbalik hilang markahnya. Okey. Okey, itu yang pertama. Okey. Boleh ya. Okey. Jadi di sini tentukan beza. Okey, pastikan ada jalan kerja lah. Walaupun soalan tak maklumkan, kita berilah. Okey. Sebab kalau kita tulis 100 saja, dari mana datang 100 tu? Okey. Okey. Tetapi di sini tidak ada markah. Cuma perlu ditunjukkan. Wajib tunjuk. Kerana kalau kita letak 100, dalam ni tak ada pun maklumat 100. Okey, ini tak boleh ambil sebab ini masa dia. Okey. Alright, terima kasih. Okey, kepada yang Krisha jawab tadi. Okey. Soalan kedua. Jadual menunjukkan taburan jumlah soalan yang berjaya jawab oleh sekumpulan murid dalam satu ujian matematik yang mengandungi 50 soalan relatif. Okey, kita ada taburan soalan. Okey, ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ada 30 orang murid menjawab soalan matematik. Okey, inilah result mereka, keputusan mereka. Okey, ada yang dapat jawab 28, 39, 33 dan sebagainya. Okey, soalannya, lengkapkan plot batang dan daun dalam ruang jawapan. 1 markah. Okey, jadi plot batang dan daun. Okey, kalau Din memang tak tahulah apa dia plot batang daun ni. Okey, kerana ini adalah silibus baharu KSSM. Okey. Jadi murid-murid sekalian, plot batang daun bentuknya begini. Okey, di tepi sekali adalah dia punya batang namanya dan atasnya daun. Okey, apa dia batang dan daun ni? Okey, 2 dan 3, 4 ni merujuk kepada kepalanya. Okey, dan daun ni adalah di belakangnya. Okey, data kita. Okey, data plot batang daun perlu disusun ikut tertib menaik. Okey, jadi untuk yang dua itu, okey, yang dua tu kita mula tengok jadual kita ni. Okey, apakah nilai paling kecil sekali? Okey, di situ kita nampak ada 21. Okey, kita mulakan nombor 1. Letakkan nombor 1 sahaja. 21 letakkan nombor 1 sahaja. Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi. Okey, selepas tu kita susun. Okey, nombor 23. Okey, jadi murid-murid cubalah buat. Okey, kita buat gini. Okey, kita potong sini. Okey, 1 dah masuk dah. Sebab kita tak lepas pandang lah. Okey, kemudian 23 kita masukkan ke situ. Kemudian 24. Okey, dan sebagainya. Okey, di sini kena hati-hatilah, takut terlepas pandang, dah kena padam balik, dah buang masa. Okey. Sebab itulah kena tanda tik ni. Okey. 24 ada 2 kali. Okey. Letak 4 saja. Kemudian ada 25, 1, 2, okey. Ada 3. Letak 25, 25, 25. Kemudian 26. Okey, 26. Okey, kemudian 28 dan juga satu lagi lah 28. Ini kita letak susunan. Ikut susunan paling kecil sampai yang paling besar. Okey, sama juga dengan operasi di yang ketiga. Okey, kita susun. Pastikan kita berhati-hati supaya tidak salah menulis. Okey, kalau terbalik nombor, hilang markah. Okey, kerana dalam topik batang dan daun ni wajib tulis urutan menaik. Okey. Jadi untuk di sini kita mulakan dengan 31, okey, di 31, okey, dan seterusnya lah. Okay, saya lajukan di sini, okey, 21, okey, 32, okey. Kemudian ada 33, 35, 35, 35, 35, 36, 9, 9, 9, 9. Okey, di sini tekan potonglah nanti. Okey. Pastikan murid-murid buat, okey, tengok dan potongkan supaya tidak terlepas pandang. Okey. Okey, gitu. Kemudian 4 pula sama, tinggal lagi sikit lagi. Okey, kemudian akan mula dengan 41. Okey, kemudian 42, okey, 42. Okey, kemudian 42, 43, 43 dan last sekali ialah 48.
Okey, pastikan susunan ini betul. Dan inilah dia namanya plot kotak. Di sini markah 1. Bermaksud tidak boleh salah langsung. Tak boleh tertinggal Tak langsung. boleh tertinggal, tak boleh terbalik. Mesti disusun ikut urutan tertib menaik. Okey. 4 dan 1 ini, 4 dan 1 ini bermaksud 41. Maksud pelajar ini dapat menjawab 41 soalan. Inilah namanya plot batang dan daun. Zaman kita, Din, tak ada topik ni, Din. Ya. Batch baru ni lah, KSL ni lah baru ada tentang plot batang daun, plot titik dan sebagainya. Baik. Okey, ini yang pertama. Okey, seterusnya, daripada plot batang titik tadi, batang dan daun tadi, nyatakan. Okey, soalan kata nyatakan. Di dalam ujian, jika soalan menyatakan bahawa nyatakan tidak perlu buat jalan kerja. Tapi kalau soalan kata hitung, cari, kena buat jalan kerja. Okey, jadi disebutkan nyatakan tidak perlu jalan kerja. Apa yang dia nak? Julat data paling kerap dalam data ini. Okey, murid-murid, ada siapa yang cuba menjawab julat data paling kerap dalam bagi data ini? Cluenya adalah julat data paling kerap. Okey, silakan murid-murid, siapa yang cuba? Apakah itu julat data paling kerap? Okey, silakan. Okey, Huda Inani. 31 hingga 39. Okey, terima kasih. Okey, betul jawapannya. Julatnya adalah, dia tengok ni, yang paling banyak inilah. Ini sampai sini ada banyak data dia. Inilah julat paling kerap sekali ulang. Tetapi bagi mod data, mod data kita ingat, mod adalah nilai yang paling besar sekali, iaitu 39, 4 kali ulangnya. Okey. Alright. Satu je lah nombornya. Ya, satu je nombor dia. Jadi 39. Okey, alright. Settle. Jadi dekat sini, okey, murid-murid semua kena ingat ya. Untuk di sini pastikan, okey, kena ingat semula tentang plot titik, plot batang daun dan sebagainya. Okey, Din. Wish, tak sangka saya kacang je sebenarnya mata pelajaran ni dan topik ni. Baik, kita akan sambung sebentar lagi terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM untuk Sukses SPM 2022 mata pelajaran Matematik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini ialah sukatan serakan data tak terkumpul dan sekarang ini kita nak belajar berkenaan dengan julat dan kuartil. Apa tu? Tak apa. Kita ada Cikgu Azman yang akan bersama dengan kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, julat dan kuartil. Okey, di sini kita akan belajar tentang menganalisis data yang kita dah cari tadi. Okey, kita dah kenal plot batang daun dan kita dah kenal tentang plot titik. Okey, hari ini kita akan belajar pula ya, julat dan kuartil. Apa itu julat dan kuartil? Kita nak melihat serakan data tersebut bagaimana rupanya. Okey, jauh ke, dekat ke? Itulah julat dan kuartil. Okey, di sini kita akan ada 4 jenis data yang kita perlu tahu. Okey, kita pun ada 4 orang murid. Cantik sangatlah. Setiap orang akan dapat 1 soalan. Okey. Yang pertama, data menunjukkan umur dalam tahun bagi 7 orang pemain futsal. Okey, soalan pertama kata berdasarkan data di atas tentukan. Okey, sama juga. Tentukan. Bila sebut tentukan, tidak perlu jalan kerja. Okey. Okey. Just bagi jawapan akhir saja. Apakah dia nilai minimum, nilai maksimum, median, kuartil 1, kuartil 3 dan julat antara kuartil. Semua maklumat ini kita dah belajar di dalam kelas kita. Okey. Bila slot sukses SPM ni, patutnya semua dah dalam kepala. Okey, murid-murid kita yang 4 orang ini, siapa nak cuba bantu cikgu untuk menjawab soalan ini? Boleh angkat tangan, soalan cuba jawab. 1. Salah kita betulkan, betul kita puji. Okey, silakan Emily. Nilai minimum 16. Okey, kita tengok dulu, Okey, 16. Alright, seluruh. Nilai maksimum 29. Okey, kita tengok. Median 23. Okey. Kuartil 1 18. Okey. Kuartil 3 27. Okey. Julat antara kuartil 9. Okey, itu jawapan Emily. Terima kasih Emily. Kita cek tengok ya. Okey, bagi murid-murid di rumah yang dah terlupa tentang cara mencari julat kuartil ni, jom kita saksikan bersama-sama kali bagaimana untuk mencari soalan ini. Langkah pertama adalah mesti susun data tersebut daripada kecil ke besar. Itu syarat pertama. Jadi kita susun data tersebut daripada data yang paling kecil sampai paling besar sekali. Okey, jadi pastikan susun. Ini kena berhati-hati. Okey, daripada yang ini,
Okey, data minimum kecil saja. Maksudnya data paling kecil 16. Okey, betul macam Emily cakap tadi. Okey. Maksimum besar sekali. Jadi yang paling besar 29. Okey, betul juga Emily cakap tadi. Median ni adalah tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi kita di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 data. Jadi kita pecahkan data tersebut. Okey. So kiri ambil 3, kanan ambil 3. Tengah-tengah tersepahlah satu ni. Okey. Jadi inilah mediannya. Okey. So median adalah 23. Di tengah-tengah adalah median. Okey. Di sini datanya adalah nombor ganjil 7. Dia bila kita pecah kumpulan pun ganjil juga. Ada 3 sahaja ahlinya. 3 sahaja ahlinya. Okey, jadi data kita berbentuk data ganjil, kumpulan pun ganjil. Jadi untuk data yang bentuk begini, okey, median 23 tadi, kuartil satu adalah data yang sebelah kiri. Okey, data sebelah kiri. Jadi dekat sini ada 3, maka tengahnya adalah yang inilah 18. Dan data yang paling besar kuartil 3 pula data sebelah kanan. Inilah dia tengahnya 27. Okey, tadi 18, 27 dan julat. Bila sebut julat tadi, macam kita buat di awal sebelum ni, okey, data terkecil terbesar atau kecil, tapi untuk kuartil masih ikut nilai kuartil 3 tolak kuartil pertama. Just tolak sahaja dapat jawapan terus 9. Jadi tahniah untuk Emily, betul semua, very good, terbaik. Mata itu kacang je. Okey, tengok soalan yang kedua pula. Okey, kali ini datanya ada 9 pula. Okey, so sama cara macam Emily tadi. Okey, sesiapa nak mencuba jawab untuk soalan ini, berikan nilai-nilainya. Okey, silakan. Okey, silakan. Sarannya. Nilai minimum 155, Okey. nilai maksimum 193, median 166, kuartil 1 160, kuartil 3 181.5, julat antara kuartil 21.5. Okey, terima kasih sarannya. Confident je tapi masih dengar lagi pekat lorak Kedah itu. Bunyi Kedah. Ada. Okey. Ada. Okey, ada. Jadi sama macam Emily tadi caranya. Okey. Langkah pertama adalah susun data kecil ke besar. Okey. Kemudian paling minimum hujung sekali 155. Very good sarannya. Okey. Paling maksimum 193. Very good sarannya. Okey. Alright. Median. Okey. Kali ini data ada 9 sama juga. Pecah di kiri, pecah di kanan sama banyak. Okey. Ada terpisah 1. Maka inilah mediannya. Okey. Data ini kita menunjukkan bahawa terdapatnya datanya adalah ganjil. Itu ada 9. Tapi kumpulannya ada sini 4 datanya. Kumpulan genap. Okey, ada sedikit bezaan. Okey, median terus ambil tengah sekali. Okey, untuk kuartil, datanya untuk nombor kumpulan genap ini tak boleh ambil tengah-tengah sebab tak ada. Sebab dia ada 4. Jadi kita ambil sini 1, sini 1, kita tambahkan dan kita bahagikan dengan 2. Itu dapat 160. Okey. Ini pun sama juga. Nak ambil dari tengah tak ada nilai sebab 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi kita ambil sini 1, sini 1, tambahkan, kita bahagi 2. Dapat jawapan yang berikutnya, kuartil 3. Okey, sangat senang, sangat mudah. Okey, di sini dapat 181.5. Dan julat antara kuartil sama cara, yang ini tolak yang ini. Dapatlah 21.5. Tahniah dan terima kasih untuk sarannya. Anda terbaik. InsyaAllah ni berapa A+ ni SPM ni. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kita tengok setiap soalan 1 markah ya soalan ni. Okey, ini tadi datanya lah data ganjil kumpulan genap. Okey, data ada 9, kumpulannya ada 4. Jadi nombor genap. Okey, soalan ketiga. Kali ini kita tengok data menunjukkan jumlah wang dalam ringgit Malaysia RM yang dikumpul oleh 10 orang murid semasa sesi kutipan amal pembinaan surau. Okey, ada 10 orang murid. Datanya genap. Okey, datanya genap. Okey. Jadi, sama cara dan sama soalannya, bagaimana untuk mencari nilai minimum, maksimum, median, kuartil 1, kuartil 3 dan juga. Kalau cikgu nak minta murid-murid ceritakan dari awal. Mula-mula saya akan buat ini, buat itu supaya murid-murid lebih faham. Okey, lebih faham dan rakan di rumah lain pun boleh ikut caranya. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ini? Ada 2 orang lagi tak jawab. Kita ada 2 orang lagi. Huda dan juga Krisha. Anyone? Cuba. Okey, Krisha, silakan Krisha. Yang pertama saya akan susun nilai kod susun menaik. Okey, very good.
Okey, cikgu bantu Krisha susun. Kemudian, Seterusnya saya akan bahagikan sama banyak ke kiri dan kanan. okey, terbaik. Dan nilai tengah tu median. Okey. Yang sebelah kiri nilai yang pertama tu nilai minima. Okey. Sebelah kanan nilai maksimum. Alright, bagus. Okey, Untuk sebutkan mencari nilai dia. Sebutkan nilai dia. Nilai minimum 12. Okey, very good. 12. Nilai maksimum 87. Okey, very good. 87. Alright. Untuk mencari median, bahagikan yang ke kiri dan ke kanan, ambil nombor yang tengah. Okey. Okey, kenapa kena ambil yang tengah? Ini kerana data kita sebelah kiri ni ada 5, sebelah kanan ni ada 5. So tak ada yang tengah terasing. Dia sebab kita kena ambil sini 1 dan sini 1, dapat jawapan kita bahagi 2. Okey, itu dapat median tadi. Okey, sambung lagi Krisha, lagi satu. Jawapannya 43/5. Okey. Untuk mendapat kuartil 1, 25. Okey. Kuartil 3, 65. Okey, alright. Okey, terima kasih Krisha. Okey, kita lihat sini ya. Oleh sebab data kita, kumpulan kita ni, dia adalah nombor ganjil. Bila nombor ganjil senang. Kita buang kanan, kiri, buang kanan. Buang kiri, buang kanan. Ada satu terpisah. Senang. Teruslah ambil kuartil 1 dan kuartil 3. Okey. So, masukkan di situ. Kuartil pertamanya 25 dan kuartil ketiganya adalah 65. Kemudian julat, tolak macam biasa. Okey, sangat senang. Okey, satu 40. lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Okey, tinggal tak siapa lagi dah. Hanya tinggal Huda Inani sahaja. Okey, soalan yang keempat. Okey, kali ini soalannya data menunjukkan markah. Okey, markah dalam peratus bagi 12 orang murid dalam kuis sempena Hari Kebangsaan. Okey, ada datanya. Okey, kali ini Huda, okey, semua kawan-kawan semua dah tahu dah. Langkah pertama adalah susun data tersebut. Okey, cikgu dah susunkan untuk kamu semua. Okey, sekarang Huda Inani ceritakan, nyatakan apakah nilai bagi setiap yang berikut ini. Nilai minimum 32. Okey. Nilai maksimum 87. Okey. Median 68.5. Okey. Pertama 58. Kuartil ketiga 78.5. Okey. Jawapan antara kuartil 20.5. Okey, terima kasih Huda Inani. Okey, kita cek tengok ya. Macam biasa. Okey. Data paling minimum ialah yang paling kecil sekali 32. Very good, betul. Okey. Data paling besar sekali ialah 87. Okey, 87. Data paling minimum maksimum sekali. Median. Okey, macam tadi ya. Oleh sebab data kita ni tak ada tengah-tengah. Okey. Kuning dan biru tak ada yang terpisah depan tu, maka ambil kiri 1, kanan 1, kita tambah bahagi 2. Ingat, nombor genap tambahkan bahagi 2. Kalau nombor ganjil terus ambil senilainya. Okey, so di sini akan dapat 65 tambah 72 bahagi 2, dapat jawapan dekat median ialah okey 68.5. Okey, jalan kerja ni tidak perlu tunjuk. Kerana soalan kata tentukan sahaja. Okey, tapi tak buat, tak dapat jawapan. Jadi buatlah di mana-mana conteng. Tapi cuma tak ada markah kalau buat pun. Okey, kuartil pertama. Oleh sebab kuning itu kita ada 2, 4, 6. Nombor genap. Jadi kalau kita belah pun kiri kanan tak ada. Jadi ambillah tengah dia. So ini tambah ini bahagi 2, dapat jawapan yang samalah sebab nombor pun sama. Okey, dapat 58. Okey, ini pun sama juga bagi pelajar lemah. Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, tak ada yang tengah-tengah. Ambil sini 1, ambil sini 1, tambahkan, kita bahagi dengan 2. Okey, dapat jawapan kuartil pertama dan kuartil kedua. Ada poin tak apa, jangan takut. Okey, tak ada dan takut. Okey, tak ada masalah. Okey, kemudian beza. Okey, julat antara kuartil. Takutlah soalan tanya nanti cari beza antara kuartil. Takut soalan ujian tukar bentuk kan. So kita sebut julat tiba-tiba cari beza. Sama aja. Beza antara kuartil ialah 3 tolak dengan yang pertama ini. Dapat jawapan dia. Itu kalau soalan minta cari julat antara kuartil. Kalau soalan minta julat sahaja, ingat yang maksimum tolak dengan yang minimum. Itu cari julat. Julat antara kuartil 3 tolak kuartil pertama. Ada 2 perbezaan kat tu, Din ya. Okey. Julat ialah nilai maksimum tolak maksimum. Julat antara kuartil nilai kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Saya ada satu soalan. Bonus. Macam bonus. Katakanlah data ini saya tukar ni.
kepada 100. Contohnya 100. Okey. Apakah nama data ini? Yang lain semua 30 ke 80, tiba-tiba ni ada beza jauh jarak je beza je sampai 20. Okey. Ini namanya apa ini? Kalau Din mungkin ingat ke atau nak cuba jawab ke? Data. Apa maksud data ni? Ada yang paling kecil, apa tiba-tiba ada satunya jauh sangat beza je. Apa nama dia? Data ganjil. Data ganjil bukan. Namanya ialah Apa tu? data terpencil. Sikit lagi je. Sebab apa? Sebab yang itu semua dekat-dekat saja data. Tiba-tiba ini jauh cara. Data terpencil. Itu maksudnya datanya yang jauh sangat beza dari orang lain. Okey, alright. Jadi Din boleh faham Din ini? Boleh cikgu. Okey, anak murid dekat studio boleh faham? Okey. Boleh faham? Okey, very good. Okey, so selesai untuk part mencari julat dan julat antara kuartil untuk topik bahagian ini, Din. Baik cikgu, sangat-sangatlah kacau, mudah ya. Semoga murid-murid di rumah pun dapat juga buat cara kerja yang dah pun diterangkan oleh Cikgu Azman. Kejap lagi kembali bersama dengan kami terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan saya Din, hos anda, dan juga Cikgu Azman untuk Sukses SPM pada hari ini. Mata pelajaran Matematik tingkatan 4 dan topik kita pada hari ini, sukatan serakan data tak terkumpul. Dan seterusnya kita nak tahu berkenaan dengan varian dan sisihan piawaian. Apa tu Cikgu Azman? Okey. Tadi kita dah belajar sedikit tentang julat dan julat antarkuartil. Sekarang kita pergi mendalam lagi. Nak analisis lagi data tersebut dari segi aspek julat, varian dan juga sempiawai. Okey. Inilah untuk membanding beza data tersebut, sama ada data tu rapat-rapat ataupun jarang-jarang. Okey, itu tujuan topik inilah. Okey. Jadi variance dan sempiawai. Dahulu topik ini saya cikgu di Abang Din jawab ni semasa dalam admit kalau ambil lah. Betul. Okay, tapi kalau tak ambil tak adalah. Okay. Sekarang ni dimasukkan sedikit topik admit ini ke dalam topik matematik. Okay. Tapi yang simple-simple je lah, jangan risau. Okay. Ramai budak nampak budak. Okay. Ramai murid nampak variance sampai susah. Jadi tak nak jawab. Jangan begitu. Okay. Murid-murid dekat rumah, murid dekat studio, okay, di mana saja, ingat. Ini kalau masuk sebenarnya bonus kepada kita. Sangat senang. Ingat step sahaja. Okey, terlihat soalan kita. Contoh data tunggal. Maksudnya data ni satu je data. Okey, diberi data, diberi satu data 12, 20, 23, 35, 45, 4 adalah 6 nombor yang dipilih oleh seorang murid. Okey, hitung min bagi data, hitung siapa yang bagi data tersebut. Okey, yang pertama hitung min. Murid-murid dah biasa sangat dengan perkataan min. Okey, iaitu purata. Jadi untuk purata ini secara sama saja. Okey. Sekarang kita dalam exam kita dapat markah matematik, markah bahasa Melayu. Kita tengok purata berapa? Kita tambahkan semua data tersebut, kita bagikan dengan jumlah subjek. Samalah ini pun. Okey. Jadi untuk mencari min, kita tambahkan semua data tersebut. Okey, ini adalah formula min lah. Diberi formula ini dalam ujian akan diberi formula ini. Okey. Di mana simbol sigma X ni adalah jumlah data. Jadi kita tambah semua data ni, dapat di sini. Okey, dan n ialah bilangan data. Okey, ada berapa? 1 2 3 4 5 6. So bahagi dengan 6 nantilah. Dan simbol min adalah simbol X bar. Okey. Dan tapi tak ingat pun tak apa formula ni. Yang penting ada dalam kepala, okeylah. Okey. So untuk min data ialah jumlah data. Kita tambah semua. Okey, kemudian bahagi dengan bilangan data. Ingat, hitung. Bila sebut hitung, wajib ada jalan kerja. Dan mesti ditunjukkan satu-satu. Tak boleh skip. Okey, katakanlah kita buat ini, bila tambah semua ini, okey, dapat jawapannya ialah 186 bahagi 6. Dan seterusnya dapat jawapan akhir 31. Okey. Kenapa saya kuningkan ini dan tak kuningkan itu? Ini kerana yang kuning ini di dalam ujian kita wajib ditunjukkan. Tak tunjuk hilang markah. Okey. Yang ini dah tunjuk sebab jawapannya. Okey. Tetapi andai kata pelajar tak buat yang ini, agak-agak Din lah kalau 2 markah boleh dapat bagi berapa markah? 1 je. 1 markah saja. Terima kasih. Betul. Okey. Alright. Di sini 1 markah sepatutnya dapat. Ini 1 markah dapat. Patut dapat 2. Tapi kalau tertinggalnya ini, dia terus buat yang ini sahaja dan ini sahaja, markah dapat 1 sahaja. Kena tunjukkan. Kena tunjuk yang kerja. 6 Dari data mana datangnya 186 ni?
Kena tunjukkan. Itu yang penting. Ini tak tunjuk pun tak apa ni. Okey. So, ini wajib tunjuk dan ini wajib tunjuk untuk markah 2. Okey, tak dapat markah bonus je kau tunjuk 186 bahagi 6. Tak ada. Tak ada. Kira kita akan dapat begini, kita akan dapat begini, dapat 1 markah saja pun memadai dah dapat ni. Okey, alright. Okey, itu yang pertama. Untuk mencari min, inilah caranya. Tambahkan semua data, bahagikan dengan bilangan data. Okey, yang kedua, B. Okey, markahnya 2 tadi. Okey, B, hitung sisihan piawai bagi data tersebut. Okey, bagaimana nak hitung sisihan piawai? Okey, sebab murid-murid kita dah belajar dulu kat dalam kelas. Okey, sekarang kita nak cuba ingatkan balik mereka. Okey, siapa yang ingat bagaimana proses untuk mencari sisihan piawai? Silakan. Anak murid saya nak cuba bagaimana cara untuk mencari sisihan piawai. Apakah langkah-langkahnya? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba angkat tangan? Ada? Krisha, Dahlia. Okey, Krisha angkat tangan. Okay, silakan Krisha. Punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 54 kuasa 2 per dengan 6 tolak min tadi 31 kuasa 2. Okey, terima kasih Krisha. Krisha ni budak pandai ni. Okey, jadi dia dapat cerita semua tu. Tapi kesian kawan kita yang kurang sikit ni, yang slow-slow sikit. Jadi kita kena hati-hati kita tunjukkan. Okey, tak apa. Terima kasih Krisha. Okey. Jadi cikgu ulang balik apa yang Krisha cakap tadi betul. Cuma Krisha ni budak pandai. Jadi dia laju. Okey, jadi untuk pelajar yang agak slow sikit, kita mulakan dengan cara begini. Okey, untuk mencari sisihan piawai, ini formulanya iaitu bilangan data tersebut, okey, data tadi dikuasa 2-kan. Okey, per dengan bilangan data ada berapa dan ditolak dengan min tadi pun dikuasa 2. Itu cluenya. Tapi tak ingat pun tak apa, tak ada masalah. Okey, sebab tadi saya tadi mata tu kacang je kan. Alright, so caranya ialah untuk mencari sisihan piawai, langkah pertama adalah ambil balik, curi semula cara cari min tadi. Cuma beza sini ialah setiap nombor tersebut kita buat kuasa 2. Okey, kuasa 2. Dan ditolak dengan min pun dikuasa 2 juga. Dan sisihan piawai adalah simbol topi ini. Simbol punca kuasa. Okey, kalau tak ada topi, namanya variance. Kalau ada topi, sisihan piawai. Okey, jadi guna kalkulator, tekan berhati-hati, takut silap tekan, nanya kita. Okey, tekan kalkulator, dapat begini. Okey, pastikan ini betul semua ni, dapat 1 markah. Okey, yang ini tak dikuningkan, maksudnya tak wajib tunjuk. Okey, kemudian tekan kalkulator, buat simbol punca 202 itu, dapat jawapannya 14.13. Okey, inilah cara untuk cari sisihan piawai. Nampak senang saja. Okey, cikgu nak tanyalah, apakah yang dimaksudkan dengan 14.3 ni? 14 ni, apa maksud 14 ni? Okey, tak apa. Anak-anak simpan dulu. Din pun simpan dulu. Kenapa? Kita tengok soalan kedua nanti, kita bandingkan beza je. Dan apa kita tengok? Okey, alright. Ini soalan dia. Alright. Langkah pertama tadi ialah buat simbol topi tadi. Okey, ambil semua nilai, kuasa 2-kan dia, bahagi dengan bilangan data dan tolak dengan min pun dikuasa 2. Itulah langkah untuk mencari sisihan piawai. Okey, contoh soalan yang kedua. Okey, soalan tadi saya simpan ya. Okey, kali ini soalan berbentuk begini pula. Tadi data tunggal. Sekarang ni datanya berbentuk kumpulan pula. Ada bilangan buku, ada murid pula. Okey. Sama soalan juga, cari min dan sisihan piawai. Okey, untuk soalan ini, okey, pastikan, okey, pastikan. Okey, pastikan. Okey. Yang ini kena buat lain sikit. Tadi kita tambahkan saja sebab data tunggal. Kan datanya ada bentuk kumpulan. Okey, ada kumpulan 6 buku, 5 buku dan data pun lain-lain. Jadi untuk yang ini, murid-murid semua, pastikan kita buat begini. Okey, ini formulanya, iaitu bilangan data darab dengan data dia lah. Okey, bilangan murid darab dengan data bahagi dengan bilangan murid. Ini kena ingat, beza sikit je. Okey, untuk min, jadi apa kita akan buat? Senang, mudah sangat-sangat. Semua nombor ini kita akan buat operasi apa ni? Semua nombor-nombor ini kita buat operasi ni apa ni? Okey, kita akan buat operasi darab. Itu saya keluar dia, beza tadi. Okey, yang tadi kita tambah semua. Ini kita kena darabkan. So, buat gitu. Ni 4 kali 1 tambah 5 darab 2 tambah 9 darab 3. Semuanya kita darabkan.
Kemudian dibahagikan dengan yang bilangan murid ni pun kita kena tunjukkan satu persatu. Jangan buat terus jawapan 30. Risiko hilang markah. Guna kalkulator, tekan elok-elok, beri jawapan. Kalau kita buat satu-satu, atas dapat 96, bawah dapat 30. Tidak dikuninkan, maksudnya tidak wajib tunjuk. Kemudian kita bahagikan, dapat jawapan 3.2. Inilah dia punya min. Step pertama selesai lah. Step yang kedua, mencari sisian piawai. Untuk sisian piawai pula, cara sama. Tadi setiap data kita kuasa 2. Ini pun sama juga caranya, cuma bezanya sikit lah. Yang nilai data tu saja di kuasa 2 kan. Cara sama. Bezanya ialah ni. Di kuasa 2 dalam tu. Di kuasa 2 kan dengan bilangan buku tu, bukan bilangan murid. Kemudian tolak dengan datanya juga. Minnya juga darabkan. Kemudian bahagikan dengan bilangan data. Salin macam cakap tadi, ambil soalan A tadi ni, cuma bezanya adalah kuasa 2 kan semua data tersebut. Itu saja. Dan selesaikan. Tak wajib tunjuk dekat situ. Jawapan akhir bagi. Yang 18822 ni, ini ialah varian. Nilai varian. Sistem piawai kita punca kuasakan. Dapat jawapan 1352 ni tadi. Tadi sebelum kita pergi soalan berikutnya, tadi 14.3 lebih. Ini 1.35. Apa maksud data ini? Agak-agak Din, apa maksud data ini? Maksud cikgu bukan purata je. Bukan, ini adalah sistem piawai. Kan? Alright. Maksud sini lah murid-murid Din juga. Data ini menunjukkan sejauh mana data tersebut diserakkan. Kalau sistem piawai yang besar, data itulah jaraknya berjauh. Jauh-jauh jarak. Tapi kalau data ni kecil, rapat-rapat saja macam ni. Ada buku baca 5 orang baca buku, 6 orang baca, dekat-dekat je data dia. Itu maksudnya. Jadi untuk sistem piawai, data yang paling kecil ni adalah lagi baik. Lagi baik datanya. Itulah soalan B kita. Selain cara ini cara pertama ya, kita gunakan formula ini. Ada satu lagi cara yang kita boleh gunakan untuk mencari sistem piawai dan juga min bagi data yang sebegini rupanya. Caranya ialah kita buat jadual. Buat jadual bilangan buku 1 sampai 6. Bilangan murid salin dia 4, 5, 9, 6, 5, 1. Kemudian untuk yang pertama ini lah kita tengok cari. Bilangan data tertambah semua kali. Dapat 30. Ini penting. Kemudian 1 kali 4, 4. Ni Fx. F kali X. 2 kali 5, 10. 3 kali 9, 27. Kemudian 4 kali 6, 24. Kita darabkan semua kiri kanan tu. Tambahkan semua sekali. Dapatlah bilangan Fx. Tambah semua sekali, dapat Fx di situ. 96. Kemudian yang berikut di sini lah kita akan buat X-nya dikuasa 2 kan pula. Kuasa 2. Maksudnya yang X kuasa 2, yang ni. Yang ini semua ni dikuasa 2 kan. Jadi 1 kuasa 2, 2 kuasa 2. Masukkan semua ni. Kemudian Fx kuasa 2. Nilai F ini, nilai murid ini darab dengan yang kuasa 2 ini. Darabkanlah. 4 kali 1, 5 kali 4, 9 kali 9, 6 kali 16, 5 kali 25, 136. Itulah cara dia. Kemudian kita tambahkan semua sekali. Dapatlah nilai Fx kuasa 2. Tulis sini. Ini langkah pertama. Tapi jangan kerja panjang sikit lah. Jadi kemudian kita ambil data yang 30F ni, 36Fx ni dan ini juga untuk cari min dan juga sistem piawai. Caranya begini. Pertama sekali untuk min. Nilai Fx dia kata. Ni bahagi dengan nilai F ini. Bagi je lah. Wajib tunjuk dan dapat jawapannya 3.2. Untuk yang berikutnya, sistem piawai. Fx kuasa 2, yang ini. Kuasa 2 bahagi dengan F, yang kecil tadi tu 30 dan tolak dengan nilai min kuasa 2 tadi. Terus dapat jawapan gitu. Ini cara gini. Tadi kita buat cara pertama ni kita panjang saja kan. Jadi ini pendek-pendek saja. Dia ringkas. Tapi bezanya tadi lah kita buat bentuk jadual. Nampak lebih tersusun lah sikit. Tapi silap buat hati-hati juga. Ikut silap kat situ ya. Satu lagi tengok ya. Satu lagi. Untuk membanding bezakan data. Untuk membandingkan beza data, kita ada data 1, data 2. Contohlah, ada 2 orang pelari pecut 100 meter. Kita ni coach, nak pilih siapa? Din kalau sekali pandang tengok, dia nak pilih siapa Din? Alfred ke Jeffrey untuk wakil sekolah? Berserak data ni. Inilah ujian larian mereka. Ada 5 kali larian. Ini catatan pasal Alfred, ini Jeffrey. Kalau dia nak pilih siapa?
Saya rasa saya akan ambil yang ada masa terendah. Terendah. Jeffrey. Jeffrey 9.6. Okey, alright. Tapi Din, Jeffrey pernah lari jauh lambat. 12.4. Jadi di sini pentingnya analisis data ni sampai untuk cari benda ni lah. Okey. Jadi untuk membandingkan dua data, cara macam kita buat tadi, kita carilah dahulu maklumat tentang mean dan sempiawai. Okey. Sekali pandang nampak macam Jeffrey dah bagus 9.6. Okey. Tetapi kita tengok sekali. Maintainnya. Okey, paling slow lah average 19.4. Ini 12.4. Okey. So kita buat begini. Cari data untuk kedua-dua pelari tersebut. Saya tak mau tunjuk sebab apa, dia dah buat tadi dah. Okey. So cari mean, tambah semua bahagi 5. Alright. Kemudian yang kedua lah cari sisian piawai. Okey, dengan cara kuasa 2 tadi bahagikan. Kemudian kita banding bezakan. Okey, banding beza. Untuk mean, okey, mean Alfred 10.54, Jeffrey 66. Sekali pandang nampak mean ni bagus lah, Alfred laju. Okey, sisian piawai pun nampak macam ya ini bagus, 900.915. Maksudnya data catatan masa Alfred ni lebih bagus, rapat-rapat saja. Berbanding dengan ini agak jauh sikit lah. Jadi kat sini kalau tadi Din pilih Jeffrey, sepatutnya dia akan pilih Alfred kerana lariannya lebih konsisten. Okey. Okey, boleh faham Din Okey, anak murid boleh faham ya? Okey, inilah dia part variant julat bagi data sisian piawai bagi data tersebut. Baik, terima kasih cikgu, dan sekejap lagi kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini untuk matematik tingkatan 4. Jadi terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid cemerlang yang terus mengikuti kami di Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya Din, hos anda, dan juga Cikgu Azman di sini untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4, dan topik kita pada hari ini sukatan serakan data tak terkumpul. Jadi sekarang ini fokus kita pula kepada plot kotak. Tak apa, kalau ada yang tak tahu, lupa ke apa, tak apa, Cikgu Azman akan membantu kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Plot kotak, nama pun kotak. Bentuknya kotak-kotak. Okey? Alright. So, plot kotak. Kita kena belajar dua benda, iaitu melukis plot kotak dan juga daripada plot kotak mengeluarkan maklumat. Okey, bagaimanakah caranya? Saya akan tunjuk sini satu-satu. Okey, murid-murid tak tengok betul-betul, tak faham bertanya. Okey, sebab apa? Orang yang malas bertanya ni akan sesat jalan. Okey, alright. Okey, data menunjukkan, jadual menunjukkan nilai bagi suatu data. Okey, ada nilai maksimum, ada nilai minimum, median, kuartil. Okey, ini semua akan diberikan dalam peperiksaan ataupun ujian ataupun latihan dalam kelas pun akan diberikan. Okey, daripada data di atas, cari kuartil 3. Okey, cari kuartil 3. Tadi di awal perjalanan kita dah belajar cari kuartil 1, kuartil 2, okey. Kemudian kuartil 3. Bagaimana cara mencari kuartil 3? Okey, murid-murid ada idea bagaimana untuk mencari kuartil 3? Silakan, siapa nak cuba mencari kuartil 3? Okey, Dahlia Emily, silakan. Julat antara kuartil tu tambah dengan kuartil 1 dapat 49. Okey, terima kasih. Very good. Bagus. Okey, itulah dia. Matematik tu kacang je. Okey. Kuartil 3, okey. Kita diberikan maklumat tentang julat antara kuartil. Gunalah ini. Dan kita diberikan juga maklumat kuartil 1. Jadi, julat antara kuartil, nilai kuartil 3 ditolak nilai kuartil 1. Jadi kuartil 3 tak ada nak cari, julat dah diberi, kuartil 1 dah diberi, maka kita pandai pusing memusing, pindah memindah. Jadi julat antara kuartil, julatnya adalah 25, okey. Kuartil 3 nak cari dan kuartil 1 diberi 24. Maka kena pandai pindah memindah, pastikan bila kita pindah itu simbolnya hati-hati. Bila tolak jadi tambah, bila tambah jadi tolak. Maka di sini bila tolak jadi tambah. Okey. Jadi K3, kuartil 3 sama dengan ialah nilai julat kuartil 25 ditambah dengan nilai kuartil pertama 24. Maka dapat jawapannya ialah 49. Tahniah untuk Emily, betul dan baik sekali. Okey, dapat 2 markah. Okey, sebab apa sebab 2 markah? Kerana soalan kata cari. Bila cari kena ada jalan kerja. Jalan kerja apa dia? Yang ini jalan kerjanya. Ini ataupun ini, salah satulah. Okey, so ini markah yang kedua lah.
Okey, itu yang pertama. Daripada data ini, kita pun pergi ke step yang berikutnya. Yang soalan minta iaitu lukis plot kotak. Okey, lukis plot kotak. Plot kotak ini dipelajari oleh kita semua. Okey, jadual ini ada rezeki, soalan dah beri dah. Tak ada rezeki, kena buat sendiri. Okey, nilai minimum 13, maksimum 69, median 33, okey, kuartil 1 24 dan julat ada 25. Okey, tadi kita tahu tadi kuartil 3 ni kita ada 49. Kita ingat sikitlah. Okey, kuartil 3 49. Okey, kita pindahkan semua maklumat ni dalam ini. Okey, minimum. Saya gerak sikit ya. Minimum 13. Sini 10. Sini 20. Jadi di sini ada 10 kotak. Jadi ini maksudnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 13 ni berada dekat garisan yang ketiga. Okey. Dan dia akan disambung dengan nilai kuartil pertama 24. Okey, 24. Kalau sini 20, ada 24 dekat sini lah. Kita buat satu garisan panjang. Okey, di hujungnya ada bulatan. Di hujungnya ada bulatan. Ini kita panggil sungut. Kita panggil sungut. Okey. Kemudian di belakang pula. Okey, belakang pula. Sambungkan kuartil 3 tadi dengan maksimum pula. Okey, 49 di sini tadi dengan 69 di sini tadi. Sama juga, sambungkan dia dengan satu garisan panjang, di hujungnya ada bulatan. Ini pun namanya sungut. 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 Kemudian di mana kotaknya? Itu kita nak lukis. Okey, kotaknya median 33 di sini. Okey. Jadi antara kuartil 1 ke median ke kuartil 3 itu kita buat kotak. Okey, jadi kotak ni kita buat gini. Okey, ini median dan antara dua ini sambungkan dengan kotak. Antara dua ini sambungkan dengan kotak. Jadi bentuk begitu. Kotak dan kotak. Inilah plot kotak. Okey, kotak ini mesti sama besar, sama besar dan selesai. Inilah dia. Senang je buat dia. Okey, alright. Okey, ini yang pertama daripada data tersebut tukar kepada plot kotak. Okey, dah nampak sini. Nampak ini besar sini. Panjang sini. Namanya adalah pencung positif ataupun pencung ke kanan. Okey, ini data kepada plot kotak. Satu lagi bentuk soalan yang boleh diuji dalam ujian kita adalah plot daripada plot kotak, lengkapkan maklumat. Ini pun sama sajalah, kacang je ni. Okey, murid-murid cuba bantu cikgu. Okey, apakah nilai minimum? Okey, saya nak sebut. Okey, silakan. Okey, syaratnya. Okey, apa nilai minimum syaratnya? Nilai minimum 0. Okey, kenapa kosong? Sebab dia sini letak dekat kosong. Okey, kosong. Okey, very good. Maksimum Apa nilai maksimumnya sebenarnya? okey. Nilai minimum 35. Okey, 35. Okey, thank you. Okey, minimum kosong dan juga maksimum adalah 35. Okey, very good. Okey, seterusnya median. Okey, siapa nak cuba bantu? Median. Okey, Huda, silakan Huda. Median. 11. Okey, 11 sebab median adalah tengah-tengah ini. Okey, 11. Terima kasih Huda. Okey, kuartil 1 adalah nilai yang di sini 5 dan kuartil 3 di sini adalah 21. Okey, masukkan nilai saja dalam tu dan dah siap dah data dia. Senang sangat-sangat lah. That's why kita kata matematik tu kacang je. Okey, murid-murid semua, Din dan murid-murid semua ya. Okey, di sini kita ada data. Okey, cuba kongsi sikit bentuk-bentuk plot kotak. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama seragam. Seragam ni apa dia? Nampak kotak sama besar. Sungut pun sama besar. Itu seragam namanya. Sama je. Sama je. Okey, kalau dia besar sebelah kanan, namanya adalah pencung ke kanan ataupun pencung positif. Kalau besar sebelah kiri, pencung negatif ataupun pencung ke kiri. Okey, bagaimana pula kalau tengok sini. Di sini sungutnya besar sebelah kiri, tapi kotaknya besar sebelah kanan. Nak panggil pencung apa ni? Agak-agak pencung apa nak panggil ni? Okey. Sungutnya besar kiri, kotaknya besar kanan. Tadi kita tengok data tadi. Okey, data tadi kita tengok. Okey, ini sama besar. Okey, ini besar. Positif lah. Ini sama besar. Okey, sama besar. Seragam lah. Ini sama panjang. Besar ni. Negatif lah. Tapi sekarang ni dia berlawanan. Okey, dia berlawanan. Okey, dia berlawanan. Yang sungutnya
besar sebelah kiri, yang kotak besar sebelah kanan. Apakah nama pencung ini? Siapa nak cuba bagi jawapan? Pencung apa tu? Siapa nak jawab? Cuba. Ada? Pencung kiri. Mungkin takut kot bagi jawapan. Okey, tak apa. Okay. Takut. Cikgu terangkan ya. Okey. Takut. Alright, untuk pencungnya bentuk gini, berbeza gini. Okey. Pertama sekali lah, kita tengok bahagian sungutnya. Okey. Panjangnya. Okey, di sini nampak sungutnya. Okey. Di sini panjang kiri, pendek kanan. Okey, kalau nak tengok pencung, first kali cari sungut. Yang kedua adalah cari kotak. Alright? Itu saja. Sungut dahulu baru kotak. Okey Din dan rakan-rakan semua, inilah dia tentang plot kotak untuk kita hari ini. Moga-moga dapat simpan dalam ilmu kita, dibawa masuk ujian dan juga. Terima kasih. Ya, dari awal tadi sampai sekarang Cikgu Azman duk kata matematik tu kacang je. Sememangnya kacang je, terutama sekali untuk murid-murid yang berada di studio dan juga di rumah. Terbaik, semoga dapat input yang positif pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Cikgu Azman, dan terima kasih kepada 4 orang murid-murid yang menyertai kita, dan juga cikgu untuk juru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Zaharatul. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Saya Din, terus menonton Didik TV KPM. Semoga murid-murid terus cemerlang. Bye-bye. Assalamualaikum.